Baik, Alhamdulillah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu, Alhamdulillah telah kita kupaskan bersama perkara-perkara mukadimah tentang bulan Ramadan. Dan hari ini insya-Allah kita akan memasuki atau kita ulang kaji bersama perkara-perkara yang dikatakan sebagai sunat-sunat berpuasa dan juga adab-adab berpuasa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, apabila kita mengatakan tentang bulan Ramadan, kita mengetahui bahawasanya umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, tanpa kita sedari, hari ini telah pun masuk hari ketiga. Subhanallah. Dan hari ketiga kita berpuasa. Kita sedang melalui ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita pada hari-hari yang lalu dan Allah taala memberi kita taufik dan hidayah, kekuatan zahir dan batin untuk kita meneruskan dan menyempurnakan ibadah puasa pada bulan Ramadan keseluruhannya insya-Allah. Di dalam kita menjalani ibadah puasa, di sana ada beberapa perkara-perkara yang disunatkan dan juga ada perkara-perkara yang diwajibkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa tersebut. Antara perkara-perkara yang kita disunatkan adalah perkara-perkara berikut. Antara perkara-perkara yang kita disunatkan adalah perkara-perkara berikut. Di muka surat 473, Al-Imam Syekh Sabiq rahimahullah membawakan topik bersama adab berpuasa. Beliau mengatakan ketika berpuasa seseorang itu disunatkan menjaga sekaligus melaksanakan peraturan-peraturan berikut ini. Ini adalah perkara-perkara yang kita disunatkan. Pertama, disunatkan makan sahur. Umat Islam berijma' bahawasanya sunnahnya disunatkan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan makan sahur. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yakni makanlah sahur kerana dengan memakan sahur itu, di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, maksudnya di sini telah disebutkan bahawasanya makan sahur itu adalah disunatkan dan bukan suatu kewajipan. Okey tak? Ya, mikrofon. Macam putus-putus. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi para jemaah, kalau kita lihat antara perkara-perkara disunatkan adalah makan sahur. Apabila kita katakan tentang makan sahur itu, kenapakah ianya dikatakan makan sahur? Kerana makan dan minuman itu yang kita nikmati adalah pada waktu sahur. Kita kena bezakan di antara makan malam dengan makan sahur. Ada orang katakan, aku penatlah nyari, tak nak bangun sahur. Jadi tak nak bangun nanti sebelum dia tidur, aku makan sahur sebelum tidur. Makan sahur sebelum tidur adalah sesuatu yang silap. Maksudnya, kalau dia nak makan sebelum tidur, di waktu malam, pukul 12 tengah malam katakan, itu bukan makan sahur. Akan tetapi itu adalah makan pada waktu malam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dikatakan makan sahur hanyalah makan pada waktu sahur. Bilakah waktu sahur? Waktu sahur adalah lebih kurang beberapa 1-2 jam sebelum terbit fajar. Sebelum masuk waktu subuh. Jadi kita tahu pada setiap hari ada waktu-waktu tertentu. Sekarang ini kita katakan waktu duha. Sekarang ini waktu duha. Masa tergelincir matahari itu waktu zuhur. Kemudian waktu asar. Kemudian masuk waktu maghrib, terbenam matahari. Kemudian waktu isyak, waktu malam, tengah malam, sebelum subuh itu waktu sahur. Seseorang yang makan sebelum subuh, dia makan sahur. Makan ketika waktu sahur. Akan tetapi,
Kalau dia tu makan pada tengah malam, itu bukan makan sahur. Itu makan malam. Jadi dia tidak dapat keberkahan makan sahur. Kalau dia tu penat sangat, nescaya apabila dia dah makan berat di waktu malam, kemudian dia tak terdaya nak bangun untuk makan sebelum subuh, setidak-tidaknya bangun minum air. Jadi makan sahur itu bukan bererti dia kena makan dengan makanan juada yang besar, kena makan yang banyak. Tidak. Setidak-tidaknya kalau dapat bangun, makan sebiji kurma, ambil keberkahan. Itu juga telah mendapat keberkahan sahur. Jadi makan sahur itu para jemaah, kalau kita ngantuk sangat, tak terdaya seseorang itu kerja berat, tak mampu nak bangun, maka bangunlah setakat untuk makan beberapa biji kurma, setakat minum air. Dia telah dapat barakah sahur. Jadi sahur ni penting. Kalau kita rasa penat sangat, bangun juga. Kerana dalam sahur itu ada barakah. Ada barakah, jadi dia akan memberi kita kekuatan apabila kita di siang hari kelak. Walaupun setakat sebiji kurma. Tak nak makan kurma, walaupun bangun setakat seteguk air. Kerana itulah sahur. Walau seteguk air, dia telah dapat barakah dia bersahur. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makanlah di kala waktu sahur, kerana makan sahur itu ada keberkahan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Dari Al-Miqdam bin Ma'diyat riba. Dari Nabi SAW sabdanya, alaikum bihadas suhur fa innahu huwal ghada'ul mubarak. Hendaklah kalian itu makan sahur, kerana itu adalah makanan yang penuh keberkahan. Ya, huwal ghada'ul mubarak. Ianya adalah makanan yang penuh keberkahan. Jadi maka dari itu para jemaah, dengan demikian kita digalakkan supaya makan sahur. Penulis mengatakan makan sahur dipenuhi barakah kerana ia memberi satu kekuatan bagi orang yang hendak berpuasa, buat dirinya semakin rajin beribadah dan meringankan bebanan ketika menjalani ibadah puasa. Jadi demikianlah ya, cuma kadang-kadang orang lelaki ni, kadang-kadang para bapa atau sahabat sebagainya penat. Dia bilang tak payah bangun sahur, tak payah bangun sahur. Aku sahur sebelum tidur dah sahur. Itu bukan sahur. Itu hanya makan malam. Sahur perlu kita makan walau sebiji kurma, walau sedikit di waktu sahur. Ini yang penulis mengatakan bab apa perkara nokta yang kedua, tercapainya makan sahur. Bersahur dianggap memadai apabila makan dengan banyak atau sedikit, walau dengan seteguk air. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, as-suhuru barakah. Bersahur adalah penuh keberkahan. Oleh kerana itu, janganlah kamu mengabaikannya. Walau seorang antara kamu hanya bersahur dengan seteguk meneguk air. Sebab Allah dan para malaikat akan berselawat kepada ke atas. Fa'inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Yakni Allah Ta'ala berselawat ke atas ataupun untuk orang-orang yang bersahur. Jadi sahur itu adalah penuh keberkahan. Apa yang dimaksudkan dengan waktu sahur? Penulis mengatakan, waktu sahur bermula daripada pertengahan malam sehingga terbit fajar dan disunatkan mengakhirnya selagi fajar belum lagi terbit. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu katanya, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila salati. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala 50 ayat. Para sahabat mengatakan, Zaid mengatakan, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berdiri untuk melakukan solat. Aku bertanya, berapakah kira-kira jarak di antara keduanya? Yakni di antara makan sahur dan berdiri untuk mengerjakan solat. Beliau menjawab,
kira-kira dalam masa membaca 50 ayat. Jadi para jemaah, baik, hadis yang berikutnya dari Ahmad bin Maimun katanya, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasi iftara wa abtahum sahura. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang paling gemar menyegerakan berbuka dan melewatkan bersahur. Dari riwayat lain pula mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu fitr wa akharu sahur. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Jadi di sini dapat kita lihat, seringkali kita belajar bahawasanya kita disunatkan bersahur. Bukan hanya disunatkan bersahur, kita disunatkan melewatkan sahur. Dan kita disunatkan menyegerakan berbuka. Jadi ketika sahur, kita disunatkan melewatkan. Ketika berbuka, kita disunatkan mempercepatkan. Apa maksud melewatkan sahur dan mempercepatkan berbuka? Melewatkan sahur bukan bererti kita tunggu lagi 5 minit nak masuk solat subuh baru kita makan. Bukan. Melewatkan sahur bukan bererti lagi 5 minit nak imsak baru kita makan. Bukan. Melewatkan sahur artinya apa? Kita melewatkannya. Jangan mengawalkan seperti mana saya katakan waktu tengah malam kita makan. Bukan. Tetapi melewatkan. Agak-agak bilakah kita mula berpuasa? Seperti mana kita maklumi, umat Islam mula berpuasa pada bulan Ramadan. Mula berpuasa adalah dengan terbit fajar. Terbit fajar itu adalah dengan masuk waktu subuh. Kita mula puasa masuk waktu subuh. Memandangkan kita mula puasa masuk waktu subuh, kita taklah berhenti makan 1 detik sebelum masuk waktu subuh. Kita kasi gap. Itu yang dinamakan kita imsak. Imsak menahan diri. Kita menahan diri daripada makan atau minum. Yakni kita berhenti makan dan minum lebih kurang 5 minit, 10 minit sebelum subuh. 10 minit lah. Supaya kita kalau kadang-kadang lepas makan tu ada makanan-makanan yang terselit di mulut kita, ataupun kita ingin berkumur-kumur, ingin membersihkan gigi dan sebagainya, 10 minit sebelum subuh kita berhenti makan. Itu yang dinamakan imsak. Namun kita belum mula puasa waktu imsak. Kita hanya mula puasa dengan masuk subuh. Dengan arti kata yang lain, imsak itu kita hanya berhenti makan dan minum. Makan dan minum, kita tak makan dan minum lagi. Akan tetapi, katakan subuh pukul 5.45. 5.35 kita dah stop. Apabila kita dah stop makan, tiba-tiba seseorang tu baru bangun pula. Saya baru bangun. Pukul berapa sekarang? Sekarang 5.35. Dah masuk waktu imsak. Memandangkan dia baru bangun, ambil barakah sahur. Pergi makan sebiji kurma ataupun minum seteguk air. Walaupun dah imsak, seperti mana telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, dia masih boleh makan dan minum. Kerana kita mula berpuasa bukan waktu imsak, tetapi kita mula puasa dengan masuk waktu subuh. Imsak ini hanya batasan lah, supaya kita lebih berhati-hati. Bagi seseorang yang dah makan, kemudian sedang dia makan, radio pun katakan telah masuk waktu imsak. Teruskan makan, tak mengapa. Teruskan makan dan minum, agak-agak jangan sampai minit detik terakhir. Agak-agak dah imsak, cepat habiskan makan semua, minum air, kemudian bersihkan mulut ni tadi. Alhamdulillah. Jadi kita dah mengetahui. Dan apabila kita mengatakan melewatkan sahur itu, katakan subuh pukul 5.35 ataupun 5.45 hari ini. Contoh, 5.45. Kalau dia makan sahur pukul 5 tu, dah melewatkan sahur dah. Dia makan sahur 5 suku, pukul 5, dah lewatkan sahur dah. Bukan seperti macam saya katakan, bukan detik terakhir. Jadi kalau dia makan pukul 5, kemudian kalau katakan dia nak makan nasi, nak makan juada,
kemudian sampai 25 sampai 5 suku, 5.20, kemudian nak minum air, dan kemudian bersihkan mulutnya tadi 5.5 just nice. Itu telah pun maksud melewatkan sahur. Bagaimanakah pula maksud mempercepatkan berbuka? Mempercepatkan berbuka berarti antara lain apabila telah masuk waktu maghrib, telah dilaungkan azan, maka dia terus berbuka. Walaupun dia sedang melakukan sesuatu perkara, walaupun dia sedang panaskan laut, walaupun dia sedang berada di luar, jangan dia katakan nanti sampai rumah boleh buka. Jangan aku nak panaskan laut, habiskan masak laut atau sebagainya. Jadi memandangkan telah masuk waktu maghrib, telah masuk waktu berbuka, nescaya paling tidak dibatalkan puasa. Batalkan puasa kalau dapat ambil sebiji kurma atau walau setakat meneguk air. Jadi dia tengah masak, masakan belum habis, telah masuk waktu maghrib, ambil sebiji kurma atau setidak-tidaknya seteguk air, batalkan puasa. Itu maksud mempercepatkan berbuka. Jangan dia, tak apa, nanti sampai balik rumah nanti, aku berada dalam perjalanan, lagi 15 minit sampai rumah, nanti boleh buka kalau boleh tak ada di rumah. Ataupun nak habiskan masa, jangan sedemikian. Silap faham juga antara maksud mempercepatkan berbuka, ada orang maksudnya dia dah get ready. Ini dia. Terus laungan azan terus dia berbuka. Tak, itu bukan sedemikian ya. Jadi kita kena jaga adab-adab berpuasa. Janganlah kita tunjukkan kita ni macam betul punya apa nak kata? Betul punya kebulur. Jangan betul punya kebulur atau betul punya macam dah tak terdaya betul-betul dengan azan terus masuk mulut. Jadi kita kena berhati-hatilah, jaga adab. Kerana apabila kita berbuka juga ada adab-adab yang nanti kita akan belajar, ada sunnah-sunnah yang kita berdoa dan sebagainya. Dalam nokta ini para jemaah yang dirahmati Allah, saya juga ingin menegur dia, kadang-kadang di media sosial tu suka buat kelakar-kelakar, kononnya laungan azan, Allah. Jadi terus dimakan. Rupanya itu hanya ayat kursi lah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Contoh. Jadi mereka nak buat kelakar-kelakar lah, tempat TikTok ke, tempat media sosial. Hati-hati para jemaah. Dalam kita nak buat kelakar-kelakar, dalam kita nak buat berjenaka, ada banyak perkara kita boleh berjenaka, tetapi dalam masalah agama tidak boleh kita berjenaka. Ya? Dalam masalah agama tidak boleh kita mempermain-mainkan, tidak boleh kita buat kelakar-kelakar, tidak boleh berjenaka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, adakah dengan ayat-ayat Allah, dengan para rasul kalian mempermain-mainkan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian memberi alasan, memberi dalil kalian telah kufur selepas beriman. Jadi berhati-hati. Dalam masalah agama ni tak boleh kita mempermain-mainkan, memperketawa-tawakan, tak boleh. Ya, jadi dalam agama di situ perlu kita jaga menghormati agama. Baik. Jadi kita telah mengetahui kita disunatkan bersahur dan juga kita disunatkan memperlewatkan sahur dan juga mempercepatkan berbuka. Nokta yang keempat, ragu terhadap terbitnya fajar. Sekiranya seseorang merasa ragu sama ada fajar sudah terbit maupun belum, maka dia tetap dibolehkan makan dan minum sehinggalah benar-benar yakin bahawa fajar telah terbit dan keraguannya tidak boleh dijadikan sebagai pegangan. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang daripada makan dan minum sehinggalah terbit fajar, bukannya berlandaskan kepada keraguan. Jadi maksudnya apabila kita makan dan minum itu, kita boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Kita kena berhati-hatilah. Namun kita kena yakin telah terbit fajar, nescayalah kena berhenti makan dan minum. Di zaman Nabi SAW, mereka kadang-kadang tidak dapat mengetahui bila terbit fajar. Tengok-tengok masih gelap lagi atau sebagainya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah serta minumlah kamu sehingga nyata garis putih dan hitam seperti fajar. Jadi dalam ayat ini wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah hatta yatabayyanu lakum, sehingga jelas untuk kamu. Allah telah menyebutkan khaytul abyadu minal khaytil aswad. Maksudnya benang putih dan benang hitam. Dari segi bahasa lah. Maka ada sebagian sahabat ketika mereka berpuasa, nak mula puasa tu, mereka letak benang putih dan benang hitam. Tengok masih gelap, tak nampak lagi, maka masih boleh makan. Sebenarnya ayat itu Allah SWT maksudkan benang tu bukan benang putih dan benang hitam, akan tetapi maksudnya adalah sehingga jelas telah terbit fajar. Pernah seorang lelaki berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila membaca ayat tersebut, aku bersahur, namun apabila jika aku ragu, aku pun terus berinsaf, iaitu menghentikan diri daripada terus makan dan minum. Mendengar itu, Ibnu Abbas berkata, makanlah selagi mana kamu masih ragu, sehingga akhirnya kamu tidak ragu lagi. Imam Abu Daud berkata, Abu Abdullah mengeluarkan fatwa bahawasanya seseorang yang ragu sama ada fajar sudah terbit atau belum terbit dibolehkan makan dan minum sehingga benar-benar yakin terbit fajar. Inilah mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Atha al-Auza'i dan Imam Ahmad. Menurut Imam Nawawi, para sahabat Imam Syafi'i bersepakat bahawasanya dibolehkan makan bagi seseorang yang meragukan akan terbit fajar. Maksudnya apa di sini para jemaah? Kalau kita katakan berada di padang pasir, kita berada di satu tempat, tak ada radio, tak ada apa, semua tak ada. Tengok masih gelap, boleh makan dan minum. Sampai kita yakin agak-agak ni dah macam dah terbit fajar, maka hentikan makan dan minum. Demi untuk berhati-hati, pengalaman kita kalau masuk waktu subuh tu taklah terlalu terang, maka kita tengok agak-agak dah terbit fajar, henti makan dan minum. Akan tetapi untuk masyarakat kita hari ini, masalah ini dah tak boleh kita gunakan. Maksudnya kerana keraguan itu telah kita memenuhinya dengan apa? Yang ni maksudnya dengan kita ada radio, kita ada handphone, kita ada alat-alat untuk menentukan, untuk memberitahu bahawasanya telah masuk waktu subuh. Jadi atas dasar demikian, hari ini apabila radio katakan, maksudnya umumkan waktu subuh hari ini ada pada pukul 5.45 pagi. Atau kita tengok jadual, kita tahu waktu subuh ada pada pukul 5.45 pagi. Nescaya telah masuk waktu subuh. Ya? Maka kita dah yakin telah pun masuk waktu subuh tersebut. Nokta kelima, antara perkara-perkara yang disunatkan adalah menyegerakan berbuka. Seperti mana telah kita bincangkan tadi lah. Penulis mengatakan, disunatkan bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka apabila matahari sudah terbenam. Dari Sahal bin Sa'ad bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, hadis yang telah kita ambil tadi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Umat manusia pasti akan senantiasa berada dalam keadaan kebaikan, bi khair, dalam kebaikan, selagi mana mereka itu menyegerakan berbuka. Jadi kita disunatkan menyegerakan berbuka seperti mana yang telah kita kupaskan tadi. Sebaliknya, berbuka dengan buah kurma, dan jika tiada maka berbuka dengan meminum air. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli, fa in lam takun fa'ala tamarat, fa in lam takun hasawat mimma. Rasulullah SAW biasa berbuka dengan beberapa biji kurma basah sebelum mengerjakan solat. Jika tak ada, maka Nabi SAW akan berbuka dengan kurma kering, tamar.
Rutub itu kurma basah. Tamar kurma kering. Jika tiada, maka baginda akan berbuka dengan beberapa teguk air. Jadi itu antara perkara-perkara kita disunatkan. Jadi atas dasar demikian para jemaah, kalau untuk berbuka, memang baik untuk kita invest lah. Kita belanja, beli kalau dapat kita beli rutub. Kurma yang fresh, ya, lebih baik kurma basah. Kalau tidak, maka kita beli kurma kering, diperbolehkan. Kalau tak ada kurma, maka kita kalau dapat, batalkan puasa kita dengan seteguk air. Kita kena lihat para jemaah, bahawasanya selama beberapa jam, bergantung kepada tempat-tempat negara orang-orang yang berpuasa. Untuk negara kita, kita berpuasa lebih kurang 14 jam. 14 jam. Kita mula puasa lebih kurang pukul 5 suku pagi. 5 suku sampai 5 suku petang berarti 12 jam. 6 suku, 7 suku. 14 jam. 14 jam perut kita dapat rehat, tidak makan dan minum. Alhamdulillah. Kalau kita terus berbuka, kita lihat kadang-kadang sebagian orang komplain, lepas buka terus perut sakit. Atau dulu waktu kanak-kanak luar, lepas buka terus sakit. Pasal apa? Selepas 14 jam perut kita direhatkan, terus kita makan nasi, makan berbagai-bagai juadah dengan minum bandungnya, dengan kuihnya itu, dengan berbagai-bagai juadah. Lepas tu, apa tak sakit perut? Demikianlah. Alangkah baiknya kalau dapat kita disiplin ketika berbuka. Apabila telah dilakukan azan, maka kalau dapat kita makan kurma, minum air. Kemudian solat maghrib. Kalau tak pun makan kurma, kalau nak makan bubur, minum air, stop solat maghrib. Lepas itu, lepas solat maghrib, lepas zikir, lepas solat ba'diyah katakan continue. Baru kita makan juadah berbuka kita. Baru kita makan nasi lah, yang lain-lain semua. InsyaAllah tak akan sakit perut. Pasal kita ikut sunnah Nabi SAW yang Nabi ajarkan, dan itu adalah baik untuk diri kita. Dan kalau kita nak berbuka, kalau kita minum air, jangan minum air sejuk. Minum air panas. Air suam lah maksudnya. Sebaik-baik air putih. Itu yang baik. Kerana kita nak bersihkan, kita nak kasih, kita ingin kesihatan para jemaah. Jadi contoh-contoh perkara-perkara yang harus kita lihat. Ketika buka, tak wajar kita minum air bandung. Air sejuk sedemikian ketika perut sedang kosong. Tak wajar kita minum air yang bergas, lagi tak wajar. Itu semua letak tepi. Jadi ketika berbuka, kalau dapat makan kurma, ada antara kita tak suka makan kurma, minum air, makan bubur sedikit, kasih enjin kita mula bergerak semula. Kasih momentum. Lepas tu solat maghrib. Lepas solat maghrib, walhamdulillah, nikmati cuaca. Itu yang terbaik kalau dapat kita melaksanakan. Ada orang katakan, Ustaz, bukankah sunnah Nabi SAW kalau makanan dah terhidang, makan dulu daripada solat. Antara makanan dah terhidang dengan solat, mana yang didahulukan? Makan dahulu. Kalau itu masalahnya, ada dua perkara. Pertama, jangan hidangkan makanan. Makanan letak kat dapur. Kemudian apa kita boleh buat? Kurma dan air dan bubur lah sedikit ataupun kuih. Contoh. Kalau tidak Ustaz, saya punya dapur kecil Ustaz, tak ada time, tak ada tempat untuk letak di dapur. Baiklah. Ya? Ada jadi Zin. Ada saja reason. Kalau gitu letak kat dining table, tak mengapa. Letak apa? Tudung saji. Zaman sekarang tak ada tudung saji lagi Ustaz. NTUC pun tak jual tudung saji. Tudung bawal tak? Baiklah, kalau macam itu, antara hikmah, antara sebab Nabi SAW jelaskan ketika makanan telah terhidang supaya makan dulu dan bukan solat dulu, antara sebab-sebabnya adalah dibimbangkan ketika kita solat nanti mungkin tikus akan makan makanan tersebut, mungkin kucing akan makan makanan tersebut, atau sebab-sebab yang lain. Zaman kita awak tingkat 12 tu ada tikus tak? Hari-hari orang nampak kat dining table, tak ada. Tak ada tikus, tak ada kucing, tak ada apa. Jadi masalah tersebut tak ada dah. Kemudian kita pun mengetahui ini untuk kebaikan diri kita. Dan kita taklah ketika solat tu terfikir,
nanti kalau aku tak makan, habis makanan tu. Ini masalah. Jadi kalau makanan dah terhidang buffet, kalau ni contoh, kalau ada buffet tu ramai orang dah bersedia, kemudian kita solat terganggu, terjejas kekhusyukan, fikir ada tak makanan untuk aku. Kalau untuk awak macam geng macam gini, makanlah dulu. Nanti solat tak khusyuk. Tapi kalau kita satu family, kita dah tahu semua insya-Allah makanan ada. Tak ada orang nak habis makanan tersebut, ada kat rumah. Jadi kita solat dulu dengan khusyuk semua, alhamdulillah. Lepas solat maghrib, nikmatilah dengan penuh keindahan, kenikmatan, kemanisan iftar. Dah pun solat, alhamdulillah. Contoh. Dari Salman bin Amir bahawasanya Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka berbuka dengan meminum air, kerana air itu adalah suci. Jadi Rasulullah mengatakan, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamrin." Jadi kita disunatkan untuk berbuka dengan tamar, yakni dengan kurma. Fa in lam yajid tamar fa 'ala al-ma'. Kalau tamar tak ada, kurma tak ada, maka berbuka dengan air. Fa innal ma'a tahurun. Kerana air itu suci. Dan air itu suci, air yang clean water itu sebaiknya untuk kita berbuka, minum clean water. Bersihkan, sucikan, bersihkan saluran, ni apa nama dia? Saluran pemakanan kita. Jadi apabila apa tadi kita cuba lihat, ketika kita berbuka, perut tengah kosong, kita minum air suam, rasa panas saja perut kita. Alhamdulillah. Itu adalah demi kebaikan dan juga demi menjaga kesihatan. Hadis ini menyatakan bahawasanya disunatkan berbuka sebelum mengerjakan solat maghrib dengan cara seperti mana yang tersebut di atas tadi. Memang betul. Kita disunatkan berbuka sebelum solat maghrib. Maksud berbuka apa? Batalkan puasa. Berbuka tu bukan berbuka dengan makanan yang berat. Berbuka dengan batal puasa. Kalau di sana ada satu orang, apabila dilakukan azan, dia terus solat dulu. Aku nak utamakan solat. Ketahuilah, antara dia solat dulu dengan orang yang makan dapat pahala lebih berlipat kali ganda. Kerana apa? Kita berpuasa, kita menahan makan dan minum kerana Allah. Makanan yang halal, minuman yang halal, kita tetap tidak menikmatinya di siang hari Ramadan semata-mata kerana Allah. Apabila dilakukan azan, kita semua menyahut seruan tersebut dan kita semua hentikan tak makan tadi. Kita semua nikmati juadah juga kerana Allah. Jadi kita lihat betapa agungnya, betapa indahnya pandangan ataupun pemandangan bagaimana umat manusia mentaati perintah Allah. Allah Ta'ala perintahkan supaya jangan makan 5.45 atau 5.30. Seluruh umat masyarakat kita tak makan. Kalau dalam dunia ni raya, apabila masuk waktu subuh pada siang hari bulan Ramadan, semua manusia, umat Islam yang beriman kepada Allah, meninggalkan segala makan dan minum kerana Allah. Kemudian terbenamnya matahari, umat manusia semua makan kerana Allah. Kita makan kerana Allah, kita tak makan pun kerana Allah. Tanpa soal. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ketaatan mutlak sebegini kecuali kepada Allah Azza. Tiada ketaatan mutlak, yakni kita taat sami'na wa ata'na tanpa mempersoalkan sebab, tanpa mempersoalkan ini dan itu. Allah Ta'ala katakan jangan makan, sami'na wa ata'na, kita tinggalkan makan dan minum. Lawan adat, Allah Ta'ala suruh makan, sami'na wa ata'na, kita terus makan. Tiada ketaatan sedemikian hanya kepada Allah dan Rasul. Kalau manusia lain suruh sesuatu perkara, kita tak boleh analyse.
Apa yang dia suruh tu baik ke tak baik. Kalau dia suruh kita terjun, tak boleh kita terjun. Kalau dia suruh kita buat begini, ini datang kebaikan ke tak kebaikan. Kita boleh mempersoalkan. Tak ada ketaatan mutlak. Umat Islam ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Selain daripada itu, Imam Malik menjelaskan, semua kata-kata manusia boleh diterima dan boleh ditolak. Semua kata-kata manusia boleh diterima dan boleh ditolak kecuali kata-kata sahibu hadzal qabr. Orang yang berada di kubur ini. Ketika itu beliau berdiri di sebelah perkuburan Nabi SAW. Selain daripada Allah dan Rasul, ulama mana, pak kiai mana, lebay mana, ketua mana, raja mana, siapa sekalipun, kata-kata mereka tiada ketaatan 100%. Manusia boleh buat silap. Kecuali Allah dan Rasul. Ini contoh pada kita. Jadi atas dasar demikian, apabila dengan gaungan azan maghrib, kita semua berbuka kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tolak. Maksudnya apa? Walau untuk solat maghrib sekalipun perlu kita tundakan. Batalkan puasa itu lebih afdal. Setelah mengerjakan solat maghrib, barulah beliau itu menikmati makanan yang banyak-banyak tadilah. Kecuali apabila makanan sudah dihidangkan. Maka hendaklah orang yang berpuasa makan terlebih dahulu. Ini seperti mana telah kita kupaskanlah. Kalau makanan dah hidangkan. Akan tetapi kalau kita berada di rumah, tak mengapa walaupun makanan telah dihidangkan, untuk kita batalkan puasa dahulu, kemudian kita solat maghrib. Lepas tu baru kita menikmati makanan tersebut. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza quddimat asya' fabda'u bihi qabla salatil maghrib wa la ta'jalu an asya'ikum." Jika makanan malam telah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum mengerjakan solat maghrib dan janganlah bergegas memakan hidanganmu. Jadi para jemaah, jadi atas dasar demikian, kita seperti mana saya sebutkan tadi, apa yang penting, lepas masuk waktu maghrib, kita batalkan puasa kita. Kita jangan jadi macam makcik-makcik kononnya terror lah. Dah azan maghrib, oh tak apa, saya tak payah, nanti boleh. Jangan act terror itulah. Tak cute pun lah. Yang sunnahnya, dah azan maghrib, tengah buat apa sekalipun, batalkan. Ada orang bertanya, Ustaz, saya berada kat dalam MRT. Dalam MRT tak boleh makan dan minum. Apa nak buat? Ya? Jadi kalau awak ni dah tahu awak ni anggota kelab yang waktu maghrib mesti berada dalam MRT, maka nescaya get ready-lah sesuatu, ya, gula-gula ke atau apa sekalipun. Jadi ketika dalam tu batalkan dengan makan gula-gula ke, makan sesuatu untuk membatalkan puasanya tadi. Kalau ada kurma masuk mulut, kurma masuk mulut. Terus contoh. Kalau dia betul-betul law abiding citizen, tak boleh makan kurma ke, gula-gula pun tak boleh, nanti kamera nampak dan sebagainya. Niatkan batal puasa. Batalkan puasa walaupun maaf kata masukkan jarinya, bismillah, dia batal, isap jarinya tadi. Untuk niat batal puasa. Contoh. Ya. Nanti antara perkara-perkara yang boleh lakukan. Maksudnya para jemaah membatalkan puasa ketika terbenamnya matahari. Waktu masuk maghrib adalah sunnah. Ya. Itu adalah afdal. Batalkan puasa tadi ibadah. Jadi ibadah ni bukan solat sahaja ibadah. Bukan puasa sahaja ibadah. Bukan bertilawah sahaja ibadah. Makan ketika terbenamnya matahari. Masuk waktu maghrib dia makan atau minum atau batalkan puasa. Itu juga adalah ibadah. Subhanallah. Berdoa ketika berbuka dan ketika sedang berpuasa. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna lis-sha'im inda fitri
inda fitrihi da'watan la turaddu. Wa kana Abdullah idza aftara yaqul Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati sami'at kulla syai'in an taghfira li. Baik, Nabi SAW menjelaskan, inna lis-sha'im inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka, ada doa yang tak akan ditolak. Jadi nescaya para jemaah, kita dikatakan disunatkan kita berdoa ketika berbuka puasa. Kerana ketika berbuka, orang yang berpuasa ada doa-doa yang makbul. Ketika berpuasa, doa makbul. Ketika berbuka juga doa makbul. Jadi ketika berbuka tu, berdoa. Jadi katakan seseorang itu dah masuk waktu azan, dia ambil kurma, bismillah, dia makan kurmanya tadi, lalu dia berdoa. Dia boleh berdoa dengan apa juga doa yang ingin dia doakan. Sama ada dalam doa-doa yang untuk hadis-hadis Nabi SAW, doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu, doa dalam bahasa Jawa, dalam bahasa apa juga sekalipun yang difaham, doa. Jangan doa setiap hari sama. Doa yang berbeza-beza. Hari ini dia doa, katakan mohon pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbuka. Besok apa lagi katakan? Anak aku sedang duduk peperiksaan. Doa untuk anaknya supaya Allah Taala permudahkan urusan peperiksaannya. Kemudian besok lagi doa supaya Allah Taala ampunkan almarhum ibu bapanya atau datuk neneknya atau sebagainya. Besoknya lagi dia ada hajat-hajat tertentu, doa, ya Allah Tuhanku permudahkanlah bagiku urusan yang sedang aku lalui ini atau sebagainya. Perbanyakkan doa para jemaah. Rugi kalau kita tidak berdoa ketika berbuka, kerana Rasulullah SAW menyebutkan inna lis-sha'imi inda fitrihi da'watan la turad. Bahawasanya untuk seseorang itu ada doa yang tidak akan ditolak. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika hendak berbuka, terdapat suatu waktu yang dimakbulkan doanya. Apabila Abdullah hendak berbuka, Abdullah terlebih dahulu membaca doa. Ya. Jadi dalam hadis ini Abdullah bin Amr Al-As menceritakan bahawasanya beliau apabila nak berbuka, beliau membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Yang bermaksud, ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. An taghfira li. Semoga engkau mengampunkan dosa-dosa. Ini contoh. Dalam riwayat yang lain pula dinyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa dalam hadis riwayat yang lain pula, dhahaba dhama wabtalat uruk wabathat ujur insyaallah. Telah hilang haus dahaga, telah basah urat-urat, insya-Allah, dan insya-Allah pahala akan diperoleh. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam sebuah hadis yang lain pula, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dalam hadis yang lain pula, hadis riwayat Imam Abu Daud juga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa, Nabi membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, yang seringkali kita membaca. Cuma ada sebahagian menjelaskan mengenai kesahihan hadis-hadis sedemikian. Namun yang penting seperti mana saya sebutkan tadi, ketika berbuka kita disunatkan berdoa. Kalau kita nak baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, silakan. Kita boleh membaca doa-doa yang lain kemudian selepas itu juga. Ya. Jadi kita boleh baca doa seperti mana saya sebutkan tadi, apa juga doa yang ingin kita atau kita berhajat dan sebagainya.
Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan Allah Ta'ala tidak menolak doa mereka. Siapakah 3 golongan tersebut? As-saimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Wal imamu adil. Imam yang adil. Imam yang adil ini adalah pemerintah yang adil. Wal mazlum, dan orang yang dizalimi. 3 golongan tak akan ditolak doa mereka. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ketika dia berbuka tadi, semua doanya makbul. Perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa. Antara doa yang tidak ditolak adalah Al-Imamul Adil. Imam yang adil. Imam yang adil, pemerintah yang adil. Khalifah yang adil. Betapa banyak pemerintah di atas permukaan bumi ini, kadang-kadang mereka menzalimi rakyat mereka. Mereka tidak menunaikan hak rakyat jelata. Bahkan ada di antara mereka yang bukan hanya tidak menunaikan hak, bahkan menzalimi rakyat mereka dan sebagainya. Rakyat ada di antara rakyat yang tidak mempunyai makan dan minum. Sedangkan ketua-ketua dalam sesebuah negara, pemerintah atau sebagainya, tinggal di rumah banglo, rumah penuh dengan kekayaan. Contoh. Saya bukan sebutkan mana-mana negeri lah, tetapi ini sebagai contoh. Maka itu menjadi satu perkara. Sebab itu Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di waktu malam beliau itu memastikan bahawasanya beliau nak pastikan ada tak rakyat mereka yang tidak makan. Begitu juga Khalifah Umar bin Khattab, pastikan di waktu malam cari ada tak rakyat, ada tak mereka-mereka yang di bawah pemerintahan khalifah tersebut yang tak makan. Takut kalau ada mereka pikul sendiri makanan untuk berikan makan kepada rakyat jelata. Imam adil. 3 golongan yang tak akan ditolak dakwah mereka, doa mereka. Orang yang berpuasa sehingga berbuka, imam yang adil, dan yang ketiga, orang yang mazlum. Mazlum, orang yang dizalimi. Barang siapa yang rasa bahawasanya dia itu telah dizalimi oleh seseorang, angkat tangan tadah doa makbul. Sebab itu kita jangan mudah menzalimi orang. Takut. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang lain, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian akan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Apa maksudnya? Kerana tiada hijab di antara doa mereka itu dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi tak ada hijab, tak ada batasan, tak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian akan doa orang yang dizalimi. Kalau kita dizalimi, nescaya kita ada satu doa yang makbul. Angkat tangan, Allah pasti kabulkan. Berhati-hati. Sebab tu kalau kita seseorang tu tengah marah, jangan lepas cakap. Orang-orang dulu ni semua kadang-kadang tengah marah lepas cakap, ibarat selamat kau. Kena langgar kayu balak. Lori kayu balak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan lepas-lepas cakap. Kerana bimbang pada ketika itu dia betul-betul dizalimi dan doa makbul. Contoh. Kalau kita tahu kita itu dizalimi dan kalau kita tahu kita ada satu doa yang makbul, manfaatkan doa tersebut. Kalau kita tahu kita ada doa yang makbul. Nak doa apa? Tak perlu nak doa di teman-teman. Tak perlu nak doa untuk tak selamat dunia akhirat. 7 keturunan, tak perlu. Kalau kita tahu kita ada satu tiket yang pasti dimakbulkan. Doa, ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam syurga. Kalau kita ada satu doa yang makbul, urusan dia dah. Doa
Allah Ta'ala selamatkan kita dari azab kubur, azab neraka, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Jadi kita kena manfaatkan. Sebab tu orang-orang Arab, seperti mana saya pernah sebutkan, mereka kalau tengah marah, tengah begitu, mereka kan sering kali menjadi kebiasaan mereka sebutkan Allah yahdi hadap Allah. Apa maksudnya? Allah Ta'ala beri kamu hidayah. Hadap Allah. Allah yahdi, Allah Ta'ala beri kamu hidayah. Jadi contoh. Jadi tengah marah tu mereka jadi kebiasaan untuk lakukan demikian. Nah, sebab tu orang-orang dulu pun, kalau kita lihat makcik-makcik dulu, mak-mak dulu, nenek-nenek dulu, dia tengah marah dengan budak-budak, anak bertua betul, kan? Anak bertua betul. Jadi kalau dia tengah marah tu, anak bertua betul. Jadi kalau dikabulkan doa, bertua lah budak. Jangan doa yang kau tak selamat dan sebagainya. Jadi kalaulah sekiranya ketika doa yang makbul itu, ada yang doa supaya 7 keturunan tak selamat. Di mana tu? Di pulau mana? 7 keturunan Langkawi. Apa sumpah dia? Bintan. Berikutan. Bintan. Apa sumpah dia? Kurang darah Johor sudah tak. Berasu bakar. Contoh lain. Jadi pada ketika itu mungkin dia dizalimi. Dan dia kalau dia dizalimi, doa orang yang mazlum tiada hijab di antara dia dengan Allah. Terkabul. Tapi apa faedah dapat macam itu? Tak memberi faedah pada kita pun. Betul tak? Orang ni terlumpuk pun ada memberi faedah kepada kita. Kita dah mati, dia terlumpuk. Yang penting diri kita. Kalau kita ada doa yang makbul, sering kali kita mohon pengampunan Allah, sering kali kita mohon pengampunan Allah dan minta Allah syurga. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, kalaulah aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Rasulullah ajarkan doalah. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah diriku. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau lah Maha Pemaaf, suka memaafkan, yang penting. Doa makbul, kita berada ketika berbuka puasa, doa makbul, perbanyakkan doa. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesejahteraan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah untuk meneruskan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, kalau sesiapa ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan. Silakan. Ya, baik, memandangkan pada bulan Ramadan ini kuliah kita hanya 2 minggu. Jadi minggu hadapan kuliah terakhir, kemudian kita akan tutup sementara kuliah hari Selasa di Masjid Qasim, insya-Allah. Ya. Kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.